tapi berjaya di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri tidak. Tapi bila PAS mula diterima, pekerja dalam PAS, pejuang Islam dalam PAS mula kembang memikirkan soal dakwah, bagaimana nak mengembangkan PAS Islam, macam mana nak mengembangkan apa Islam. Mereka mula berfikir pasal strategi cara. Akhir sekali lepas 40 tahun kita merentah tahun 90 di Kelantan, PAS mula diterima oleh semua pihak. Diterima oleh bukan saja orang Melayu di Kelantan, tetapi mula diterima oleh orang bukan Melayu. Dan ini jelas ajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau Muhammad diutuskan bukan untuk umat engkau yang menganut kalimah mengucap dua kalimah saja, syahadah saja. Engkau Muhammad diutuskan untuk semua manusia. Maknanya dakwah kita ni mesti diberitahu kepada semua, atas pada manusia. Dan alhamdulillah dalam tahun-tahun akhir tuan-tuan tengok bagaimana orang Cina, orang Buddha, orang Hindu mula melihat PAS sebagai alternatif untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Tinggal lagi soalan yang tak sudah ialah itu, mereka doa negara Islam ni bagaimana Allah doa? Bukan kata PAS nak buat negara Islam, mereka mula rasa keluh besar. Kepala keluh besar ni kapan? Nak mati pun takut lagi negara. Tapi itu bayangan. Kenapa? Dianggap 20-30 tahun oleh Allah. Jadi ini menjadi satu halangan. Kita dah bayangkan negara Islam ini negara yang adil. Kita dah buat ini. Tapi dia menjadi kebiasaan kepada Allah untuk memayahkan orang Islam untuk mengambil. Ini dah dapat praktikan kita ubah sesuatu yang lebih baik. Apakah bayangan negara Islam yang sebenar? Apakah bayangan negara Islam yang sebenar? Bayangan ini telah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam ayat yang mana? Salah satunya apa yang saya baca, ayat yang surah mungkin boleh ingat mudah, ayat surah Muqaddam yang saya baca. Ar-ra'aytan ladzi yukadzibu bid-din. Salah satu ayat saya nak. Cuma saya nak sebut awalnya, betul-betul bayangkan satu fatwa yang hebat daripada Syekh Qardawi. Al-Imam Yusuf Qardawi, dia bagi satu kalimah yang merupakan fatwa pendek yang tak pernah dikeluarkan oleh ulama kecuali yang kalimah yang cukup dahsyat, penuh hikmah. Dia kata apa? Dalam bahasa kita ya, bahasa Arabnya, al-hurriyatu muqaddamatun ala tafsir syariah. Dia kata kebebasan. Kita bersaing, kita nak bebas. Kalimah bebas ni kita bahasa apa kita? Macam kita nak buat penting semua ni. Nak pilihan raya yang ada. Nak masyarakat yang bebas. Tak boleh dipengkong, tak boleh ditipu. Yusuf Qardawi kata kebebasan ni dia mendahului pentadbiran syariah Islam. Kita nak buat negara Islam, nak tasdik, nak melaksanakan hukum Islam, nak melaksanakan hudud, nak melaksanakan itu dalam nak mengharamkan riba. Yusuf Qardawi kata betul, itu adalah kewajipan setiap umat Islam, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Tetapi yang lebih wajib daripada itu ialah kamu umat Islam mesti mendesak kerajaan memberikan kepada kamu hak untuk bebas. Bila kita bebas, kita ada pilihan. Allah Ta'ala buka 5 pilihan, kita boleh pilih mana satu. Bila kita tak bebas, kita tak ada pilihan. Kerajaan memaksa kita untuk undi, boleh saja, tak boleh undi. Itu maknanya tak bebas. Menyebabkan tasbih, melaksanakan syariah Islam, tidak mungkin Allah Ta'ala izinkan dalam keadaan tidak bebas. Sedangkan Allah Ta'ala membebaskan untuk membebaskan hamba dia manusia untuk bebas memilih. Kamu nak pilih syaitan pun boleh. Nak pilih iblis pun boleh. Tak perlu kamu dipaksa, aku tak paksa kamu memilih, aku kata Allah Ta'ala. Tak pilih siapa pun boleh. Dalam dunia yang bebas memilih inilah kita memilih untuk melaksanakan hukum syariah. Itulah keadaan yang paling adil yang ditutup oleh agama. Jadi kawan semua, kita nak sebut di antara isi negara Islam ialah kebebasan, demokrasi yang benar. Bila tuan-tuan keluar pada hilang bulan Julai untuk Mesih kedua, tuan-tuan jangan ini adalah kita politik pilihan raya semata-mata.
Nampak bahawa saya aku nak pergi Putrajaya semata-mata. Nampak saya ingat bahawa kita keluar daripada rumah pada pagi 9 hari bulan itu adalah jihad kita sendiri. Kenapa? Kerana yang kita sebut ialah kebebasan untuk umat manusia. Kebebasan untuk umat Islam. Dan langkah yang seperti inilah yang akan jadi Allah Ta'ala memberikan hasilnya di negara-negara Arab. Ikhwan muslimin, ayah kita yang mendidik pasti ikhwan yang dimulakan oleh ulama-ulama besar. Lama mana mereka terpaksa bertaruh dengan Husni Mubarak, dengan presiden-presiden lebih daripada ini. Sejarah yang menyayatkan, penuh dengan pembunuhan, penyiksaan, penjara dan sebagainya. Hingga orang kata ikhwan tak berjaya dah. Kenapa? Kerana mereka tak ada strategi. Keluar sikit kena tinggal, keluar sikit kena tinggal. Sehingga kita mula sudah berjuang Islam ni mula tinggal dari ikhwan. Tapi akhir sekali mereka berjaya membangkitkan masyarakat Mesir seluruhnya untuk menolak. Dan apa yang mereka tuntut mula-mula tak pasti. Mereka tak tuntut melaksanakan syariat Islam. Mereka menuntut satu yang pasti, iaitu laksanakan kebebasan untuk kami. Kerajaan baru yang dikawal di Sutra ini, kewajipan mereka yang mereka janji ialah mereka janji untuk memberikan kebebasan. Dan kebebasan itu adalah jihad yang paling besar yang telah berjaya dilakukan oleh ikhwan muslim. Dan kita kena minta itu. Bila kita minta kebebasan di Malaysia, orang Cina, orang India, apatah lagi orang Melayu akan memahami Islam dengan lebih mudah. Kerana bukan payah nak faham Quran hadis. Baca, tak faham, cari tunggu, cari ustaz. Mudah saya nampak. Dan lambat masjid. Betapa ramai masjid, ramai mana ustaz, tak bukan ustaz hari ini pun, orang-orang profesional, para aktivis, para pejuang, boleh kita mengenai keadilan Islam. Tinggal lagi mereka terkongkong oleh tidak ada bang, tak boleh masuk masjid. Dan masjid telah tempat orang Islam berkumpul. Tak macam perempuan tak boleh cakap pasal politik, cakap pasal gula, cakap pasal buah-buah tempatan. Sedangkan nilai sembahyang Jumaat itu betapa besarnya Allah Ta'ala buat. Disebut dalam Quran. Takkanlah kalau nak makan, tak elak makan apa itu. Aku kecil main dia, khutbah Jumaat. Ini ada benda yang lebih besar daripada itu. Di Masjid Haram Allah Ta'ala buat supaya kita berhimpun sekali tahun. Seumur hidup kena pergi melaksanakan ibadah haji. Perhimpunan besar umat Islam yang menyatukan manusia seluruh dunia. Tidak ada perhimpunan sehebat yang mampu dilakukan oleh manusia kecuali dia mesti balik daripada suruhan Allah, suruhan daripada lain. Adakah semata-mata kalau nak bercakap pasal soal ini? Yang saja tidak, dia mesti bercakap benda yang besar. Dan benda yang besar yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran ialah kita mengenai kebebasan, keadilan dan sebagainya. Ayat akhir kali kita nak baca ayat. Al-Aita alladhi yukadzibu bid-din. Kau tahu tak kata Allah? Al-Aita ni maknanya, adakah kau tengok? Itu maksud. Al-Aita, kau tengok. Ya, kita kata tengok. Bila kau tengok, kau tahu. Ya, aku tahu. Al-Aita maknanya akhir ni. Bila kau tengok, bila kau tahu, beritahu aku. Beritahu aku apa? Alladhi yukadzibu bid-din. Beritahu aku, wahai Muhammad, siapakah orang yang mendustakan agama, yang membohongi agama dia, artinya yang kufur terhadap agama. Ya, ini maknanya kita besar Allah Ta'ala tanya, kau, aku nak beritahu kau, siapakah orang yang membohongi agama, orang yang kufur. Kita pun nak dengar. Ini ulama kita sebut. Bila Allah Ta'ala sebut ayat Al-Aita ni, sengaja Allah Ta'ala nak tarik perhatian orang Islam. Perhatian para sahabat. Allah Ta'ala nak kita berdoa ni. Al-Aita ni banyak dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala kata, apa ni? Fadhalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang membohongi agama ni, Allah Ta'ala tak sebut pun. Orang yang membohongi agama ialah orang yang kufur dengan Allah. Itu orang tahu juga lah. Orang yang kufur dengan malaikat, membohongi Rasul. Ini cerita-cerita besar. Tapi Allah Ta'ala menarik satu cerita yang kita rasa remeh. Tapi hakikatnya bila kita buat benda ni, hakikatnya kita telah membohongi agama. Apa dia? Fadhalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang membohongi agama, orang yang sampai tahap kufur, ialah orang yang menghendik anak yatim. Agama. Akidah dengan akhlak. Akidah dengan kehidupan sosial.
bahawa Allah Ta'ala nak meletakkan di sini bahawa dalam agama, benda yang paling besar yang Allah Ta'ala nak tengok ialah keadilan sosial. Keadilan hidup dalam masyarakat. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat ni, siapa yang mengherdik anak yatim, dia telah membohongi agama. Dia telah kufur terhadap agama dia sendiri walaupun dia pun tak tahu kalimah. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan mereka tidak menggalakkan supaya orang anak-anak miskin ini, orang-orang miskin ini diberi makan kepada mereka. Apa dia kata? Inilah kita kebajikan. Inilah kita negara kebajikan. Kalau inilah Allah Ta'ala sebut, maknanya apa saja negara Islam dengan negara kebajikan. Jawapannya sama. Jawapannya sama. Kita bila negara Islam, kewajipan pertama bukan soal mencari orang yang mencuri, kita nak kat tangan. Bukan nak cari orang berzina, nak cari video, nak tolong, apa yang kita katakan biar dia berzina. Kita nak renjang. Itu bukan kita negara Islam yang pertama. Bila kita boleh negara, kewajipan pertama seorang menteri besar, seorang Perdana Menteri ialah dia sudah memastikan kehidupan ini berjalan dengan adil. Orang yang nasib dia menang dalam ketentuan takdir Allah, dia ni miskin, dia yang jadi anak yatim, dia ni orang yang malas, dia ni orang yang lemah, bantu dia. Sengaja Allah Ta'ala buat mereka untuk menjadi ujian kepada umat Islam, membantu mereka. Ini asas negara kebajikan yang dulu kita. Cuma beza kita kalau nak pergi apa beza? Adakah sama dengan negara barat? Jangan dia tak sama. Tak mungkin sama negara kebajikan yang kita pas tonjolkan dengan negara kebajikan yang barat tonjolkan. Mesti ada benda besar yang tak sama. Ayat tak sama ni saya baca ayat. Betul lagi ayat yang terakhir. Tuan boleh buka surah apa? Surah Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhil qurba wal yatama wal masakin wal sabil was-sa'ilina wa riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi amrihim idha ahad was-sabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. 78 ayat. Allah Ta'ala kata bukanlah satu kebajikan. Ini negara kebajikan. Bukanlah satu kebajikan bahawa kamu memalingkan wajah kamu ke timur dan barat. Tetapi kewajipan yang sebenar, apa kebajikan yang sebenar? Kita nak cakap soal kebajikan. Bila pas tawarkan, bila tuan-tuan ingat bahawa negara kebajikan ialah negara yang memberi makan kepada orang miskin, menjamin rakyat tidak ditinggal, kena faham ini dulu. Yang dikatakan oleh Pak. Iaitu Allah Ta'ala kata, walakinnal birra, bahkan ketahuilah bahawa kebajikan yang pertama ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini maksud kebajikan yang pertama. Maknanya, bila pas diberi kemenangan, diberi pilihan untuk memerintah manusia, kewajipan yang pertama ialah memastikan rakyat manusia, Melayu, Cina, India, semua agama mengenal Allah. Bukan pasal dia masuk Islam, tetapi membuka ruang seluas-luasnya untuk semua manusia, rakyat manusia ini mengenal siapa Allah. Sebenar diri, sebenar akhbar. Untuk beritahu inilah Allah. Macam Tok Bunyi Ali sebut, contoh kalau pergi dengan Tok Bunyi Ali ceramah depan orang dia, tak kira punya diri ke apa kata rakyat dan dewan ini pun tak kira. Bila dia ceramah, dia mesti sebut Allah. Mengapa tuan-tuan semua berani? Ada tanya, depan orang Cina, kita nak tanya, kita takut bilang ini. Cuma jadi dia orang ya. Kenapa? Kerana hak indah. Rupa penyelesaian semua. Saya tanya orang bukan Islam yang dengar ceramah. Dia katakan ulama tak dengar apa cerita Islam. Semuanya, kerana saya tak seronok dengar dalam TV. Tak seronok, tak percaya pada dia. Bila Tok Bunyi Ali sebut, walaupun sakit, panas telinga. Tapi dia nak dengar. Kenapa? Kerana dia nampak TV. Dia rasa kemanisan, kebenaran. Dia bercakap dengan isi Tuhan. Allah yang satu, tak mana yang berhala yang ramai. Itu dibuat daripada batu. Cuba fikirkan Allah ni yang membuat batu. Kenapa kita sembah batu? Kenapa tak semua yang buat batu? Logik itu mari. Orang Cina tak pernah dengar. Orang dia tak pernah dengar. Bila dia dengar,
Walaupun dia tak nak masuk Islam, dia berkawan dengan ayah saya tu 20 tahun lebih. Saya tanya berapa kali ke seorang Cina, takkan baik dengan ayah saya. Tidak tak nak masuk Islam, dia kata tak sampai tu lagi. Tak macam ada sebut. Nah, ayah saya bagi duit, seorang saya bagi duit 2,000. Dia kata, ayah saya kata, ambil. Dia tak sebut nama dah, kalau sebut nama dah, ambil duit. Itu bos tu. Ayah saya bagi 2,000, dia kata, ini kalau kamu masuk Islam, guna duit pergi haji. Kalau kamu masuk Islam, jangan guna duit ni. Ada. Kawan tu dia kata, bayar sampai hari ini dah tahun-tahun, dia kata, duit tu masih tinggal. Padahal kalau aku masuk Islam, dia tak nak pergi haji, itu pun ni lah dia. Dia tahun-tahun, tak tahu nak mati, dia tak rosak. Tapi, nak sebut dia, ini dia, walakinnal birra man a'mana billah. Tetapi kebajikan yang sebenar ialah memperkenalkan kepada manusia mengenai Allah. Wujudnya hari akhirat. Sebab daripada kita ni lah, barulah Allah Ta'ala sebut, wa asalna la'ala hubbihi dzal qurba. Dan kebajikan terbaik ialah memberikan kepada orang yang kepada keluarga kaum kerabat, memberikan kebajikan kepada mereka. Beri harta, tolong orang ahli kerabat kita, orang kita, apatah lagi orang kecil, apatah lagi anak-anak yatim, sebagaimana syariat yang kita faham daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kawan semua, hakikat kita nak kembangkan maksud negara kebajikan ialah untuk memahamkan bukan Islam. Bukan cakap bukan Islam, teruk lagi nak memahamkan Melayu UMNO yang tak pernah faham. Ya, bagi dia sampai hari ini 20 tahun dia jamah, 30 tahun jamah, dia nampak negara Islam dekat sangat. Bagilah bila dia follow video tag, dia kata apa follow hukum. Ini yang patut tu ni kena orang dia sendiri ada follow. Kenapa dia nampak perjuangan fight ialah nak kaya orang zina, nak kelak. Nak kelak apa? Tak kena orang duit tak. Tak awatan dan sebagainya. Itu yang orang nampak. Jadi kita bawa ni, kita fahamkan orang lebih banyak keluarga kita daripada orang no, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita dan muslim, beri faham bahawa kita tak pernah suka, bahkan negara kebajikan kita adalah di antara unsur besar yang sering besar di dalam pembinaan sebuah negara Islam yang dituntut oleh agama kita daripada kita umat Islam, insyaAllah. Jadi dari setakat sudah lebih kuat dalam kita ni yang tak sudah sebut, kami di Dewan Pemuda ni untuk lebih memahamkan lagi, lebih kita faham, kita buat satu majalah. Akademi Tarbiyah bawa saya sendiri dan Ustaz Ridwan ni, dia ada penerbitan dia tahu Ustaz Ridwan, kita dah rancang, dia tak pasti ada 11 tahun. Ada. Kalau melihat ini cetakan pertama, kalau tuan-tuan tengok tu mungkin banyak kelemahan, dah boleh sebutlah. Dia tahu Ustaz Ridwan kali pun Ustaz Ridwan. Betul kan? Kerana cetakan pertama ni bukan setakat untuk bacaan, bahkan untuk memudahkan kita baiki insya-Allah dia akan jadi majalah bulanan. Sekarang ni majalah tu halang lagi, tak ada pergi lagi tu. Kalau tuan-tuan takut, saya belilah. Beli majalah pun takut dia baca kerana haram, saya beli. Kalau berani, nak beli 10 kali. Nah, sebab bila kita dapat tuan-tuan boleh baca, insya-Allah. Isi dia, kita hanya beritahu mengenai masalah perjuangan PAS. Kita menjawab isu semasa, insya-Allah dengan pembacaan itu menyebabkan kita mudah faham dan kita yakin lagi perjuangan kita ni. Kerana perjuangan yakinlah, perjuangan kita ni adalah satu ibadah yang besar. Yang akan menafikan kerja-kerja syaitan yang syaitan buat untuk menipu kita. Kita beri maklumat yang itu, insya-Allah kita akan jadi kebal. Hati kita akan jadi bersih, ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.